chapter 5, interpolation, and then so dalam chapter 5 ni, take a look at the what we call it, at the learning outcomes. Upon completion of this lesson, you should be able to determine the polynomials using Newton interpolation and Lagrange interpolation. Estimate the value of a function for any intermediate value of the independent variable. Okay, so kita akan belajar dua method, Newton's interpolation and Lagrange interpolation, and estimate the value of a function untuk nilai pertengahan, intermediate value, okay, bagi dia punya independent variable, for the given independent variable. So interpolation, a method of estimating the value of a function for any intermediate value of the independent variable. So there are two methods that you are going to learn in this chapter, where you have Newton's interpolating polynomials and also Lagrange interpolating polynomials. So basically these two methods, dia akan menggunakan curve fitting, find the polynomial function that fits the given set of point. Maksudnya kita akan tengok daripada segi curve, dia ada tiga jenis curve, linear curve, quadratic curve and also cubic curve. Okay, so kita akan menggunakan function bagi linear, cubic and also quadratic untuk dapatkan dia punya equation for the Newton's and also Lagrange interpolation. So from there, we will use the polynomial function to constructing a new data point. Okay, so kita akan menggunakan polynomial function untuk construct a new data point. So take a look at the first one. Kita akan go through dengan Newton interpolating polynomials. Okay, so Newton interpolating polynomials, basically this method is applicable for equally and unequally spaced data. So maksudnya untuk data yang ada sama atau tak sama. Maksudnya ada beberapa data point dan kita tengok data point dia adalah sama size or not. So from here, a straight line from Newton's interpolating polynomial that passing through 2 points, x0, y0 and x1, y1, dia akan diberi oleh equation fx equal to b0 plus b1 multiply with x minus x0. So kalau tengok equation ni, dia sebenarnya daripada persamaan y sama dengan mx plus c. So x dekat sini adalah point yang kita tak tahu dan x0 adalah satu pintasan. Okay, dan dia ada lagi satu pintasan x1, y1. So B0 ni sebenarnya dekat mana dia pintas kalau graf tu? Dekat paksi Y. This one. Okay, daripada equation ni. So B0 ni nanti awak akan tengok dia sama dengan pintasan dekat paksi Y ni. So ini untuk case linear because you have two data point, x0 and x1, y1. So kalau quadratic, you akan menggunakan 3 data points, and then for the cubics you will have 4 data points to get the equation for the Newton's interpolating polynomial. So ada questions so far? Tak ada. Tak ada, clear eh? Okay, take a look at the Newton's interpolating polynomials. So a parabola from Newton ada soalan ni? No. So siapa yang ni kena mute kan? So Newton interpolating polynomials, parabola from Newton interpolating polynomials that passing through 3 points. So kalau awak tengok tadi 2 point, dia punya equation B0 plus B1 x minus x0. So kalau 2 point, dia akan jadi polinomial yang menerusi 3 data point. Awak akan ada x0, x1, y1 and x2, y2. So dia akan jadi something like a quadratic equation. Okay. So fx akan sama b0 plus b1 x minus x0 plus b2 x minus x0 multiply with x minus x1. Okay. So these are all the equation for the Newton untuk 3 data point. So kalau tadi awak cuma ada b0 dan b1, this one there is another one, b2 dan x minus x0, x minus x1.
So the general formula of Newton's interpolating polynomial that passing through n points x0, y0, x1, y1 up until xn minus 1, yn minus 1. So you will get this kind of equation. Okay? The general formula of Newton's interpolating polynomial that passing through n points. So you have b0 plus b1 plus b2 and so on. This is the general formula. Tapi kita akan tengok up until 4 data point saja. Awak akan ada linear, then you will have quadratic and you have cubics. So this is an example. Maksudnya daripada example ni, macam mana kita nak dapatkan equation bagi Newton interpolating polynomials. Okay. Contohnya, construct the parabola that passing through x0, y0, x1, y1 and x2, y2. Okay. So macam mana kita nak construct equation bagi this one? Maksudnya kita nak dapatkan apakah awak punya b0, what is your b1 and what is your b2 for this case. Okay. So from Newton's interpolation, the parabolic equation is given by fx equal to b0 plus b1 x minus x0 plus b2 x minus x0 multiply with x minus x1. So this is the parabolic equation. So from here, kita akan, yang ini semua saya nak awak tahu je. You don't have to, what we call it, think deeply about this one. Sebab dia berkaitan dengan daripada quadratic equation. So macam mana kita nak dapatkan B1, B2. So nanti kita akan use this formula untuk dapatkan nilai B0, B1 dan juga B2. Okay. So from here, derivation of coefficient for B0, B1 and B2, substitute x0, y0 into x and y. So dekat dalam x ini kita gantikan dengan x0, y0. So fx, kalau awak buat graf f dan juga ini adalah nilai bagi fx. So this is actually nilai bagi y. So dalam kes ni kita gantikan y0 dekat sini. So substitute in here, you get y0 equal to b0 plus b1, x0 minus x0 dia akan jadi kosong, x0 minus x0 will be 0. So all of this term will become 0 and all of this will become 0 as 0. So daripada sini kita dapat untuk b0 dia akan sama dengan y0. Maksudnya nilai b0 akan sama dengan nilai y pada point yang pertama, pada point yang kosong, iteration ke kosong for the data points. Okay. Nampak semua? So kita ada equation lagi, kita ada unknown B1 dan juga B2. So macam mana kita nak gantikan daripada equation ni, gantikan pula untuk point kedua. B0 tadi awak dah dapat dia sama dengan Y0. So from here substitute X and Y dalam persamaan asal. So this one become Y1, B1 X1 minus X0 plus B2 X1 minus X0 multiply with X1 minus X1. Okay, so from here awak akan dapatkan equation ni x1 tolak x0, so you akan dapat b1, sebab kita nak dapatkan b1 sahaja, equal to y1 minus y0 divide by x1 bahagi dengan x0. So this is the equation untuk b1. Yang ini dah jadi kosong, so automatically all this thing will become 0. So you will get the value for B1. Kita gantikan saja data point tu dalam dia punya equation yang asal untuk parabolic. So the third one, if you substitute x2, y2 into the equation, dalam equation yang asal ni awak gantikan. Tapi in this case, kita dah dapat B1 awak dah dapat, B0 awak dah dapat. Okay. You dah dapat B0 and B0 kita dah dapat sama dengan Y0. B1 tadi sama dengan Y1 minus Y0 divide by X1 minus X0. So kita nak dapatkan X2 pula. Gantikan X dan Y sama dengan X2, Y2 in this equation. Okay. So substitute in this equation. Yang ini jadi Y2. This one become X2. This one become X2. This one become X2. So solving for this equation, awak akan dapat yang ini adalah equation untuk B2. Okay. So Y2 tolak Y1 bahagi X2 tolak X1 tolak Y1 minus Y2.
bahagi x1 minus x2 divide by x2 minus x1. x2 minus x0. Okay. So yang ini nampak complicated. So nanti kita akan tengok, senang je sebenarnya awak nak kira B0, B1, B2. Sebab kita akan gunakan, masukkan all of these thing dalam table. Okay. So, masukkan semua dalam table, you will get x0, y0, and then x1, y1, x2, y2, x3, y3, and x4, y4. So daripada sini akan dapat yang ini adalah B0. So tadi dapat y1 minus y0 divided by x1 minus x0. This is B1. And then B2 pula tadi awak akan dapat B1 y1 minus y0, x1 minus x0. This one delta f1. No, this one. Okay. So bahagi dengan x2 minus x0. Sebab this one ia melibatkan point x2 dan juga x0. So daripada sini awak ambil, kalau dapat 4 data point, you just list down all the 4 data points and then masukkan semua dekat dalam equation ni, masukkan, tolakkan, then you will get this one is B1, this one is B2, this is B3 and this is your coefficient for B4 untuk quadratic dan so on. Okay. So nanti kita tengok macam mana nak solve kan. So you just have to know, dia akan jadi macam tangga. Okay. Awak tolakkan setiap satu and then dapatkan dia punya this one. Okay. So ini je dia punya general formula untuk Newton's interpolating. Faham tak semua so far? Atau it looks complicated? Tak dia faham. Punya mathematical equation macam mana awak nak dapatkan benda tu, kau tak fikirlah. Tak faham? Okay, tak faham tak apa. Itu memang normal kalau tak faham. So nanti kita tengok example so that you will get a clear understanding how to solve this one. Okay. So kalau tengok gerakan dia, ni point 1 tadi, x0, y0, you have x1, y1, x2, y2, x3, y3, x4, y4. So daripada sini you dapat delta fi, perubahan dia, y1 minus y0, point ni tolak point ni, x1 minus x0. Okay. And then dia akan jadi sama dengan delta f1 minus delta f0. Yang ini tolak this one, bahagi x2 tolak x0 and so on. So yang ini formula untuk dapatkan B0, B1, B2, B3, B4 untuk this equation. So kita tengok example lah to get a clear understanding how you are going to solve for this one. Okay. So linear interpolation, Newton's interpolating polynomial. In this chapter you are going about 3 methods: linear interpolation, quadratic interpolation and also cubic interpolation. Okay, so these 3 methods. So kita tengok the first one, linear interpolation. Newton's interpolating polynomial for the linear interpolation, dia hanya akan connect 2 data point. Maksudnya dia daripada graph this one, x and y. So awak ada satu point x0, y0, katakan dekat sini x0, y0 dan x1, y1. So to connect 2 data point with the first order polynomial. Okay, first order polynomial. So awak akan dapat this is the formula untuk Newton linear interpolation. Okay. So this is the formula untuk linear interpolation dan daripada sini awak akan dapat y0, x0, y0 dan 2 data point je. So ini adalah awak punya b0 yang tadi kita tengok daripada table, dan b1 akan sama dengan y1 minus y0, x0 minus x1 minus x0. So untuk linear dia hanya akan menggunakan 2 data point. Okay, x0, y0 dan juga x1, y1. Okay. So 2 data point ni sahaja to connect 2 data points with the first order polynomial. That is the straight line if you draw in the table. So, kita tengok this example. Okay. So yang ini boleh saya bagi masa lah untuk awak tengok sekejap. x0, y0,
x1, y1. Okay. B0 plus B1 x minus x0. So daripada sini, let's take a look at this example. So estimate the natural logarithm of 2, ln 2 using linear interpolation given ln 1 equal to 0 and ln 3 equal to 1.0986. Okay. So macam mana kita nak selesaikan? Let's salin dulu soalan ni. So saya tunjukkan macam mana awak nak selesaikan this equation. Tengok dulu soalan tu saya nak pindah ke saya punya tab sekejap. Saya punya iPad. Okay, dia ada, kita nak buat ni untuk linear interpolation. So, if linear interpolation, you akan ada dua data point, x0, y0 and x1, y1. Okay. So, daripada sini, untuk linear interpolation, x1, y1. And from here, dia kata dia punya equation fx akan sama dengan b0 plus b1 x minus x0. Okay. So from here kita akan dapat dekat table tadi dia kata ini adalah awak punya I. This is your x. Okay. xi. And this is your fxi. Okay. So, awak akan ada I yang ke kosong. This is your x0. This is your y0. And then you will have another one. Untuk yang pertama, you akan dapat xi yang pertama. The first I. Okay. Then you have x1, y1. So daripada sini awak akan dapat B1 awak sama dengan Y1 minus Y0 divide by X1 minus X0. Okay. So kita nak dapatkan B0 akan sama dengan Y0 and this is your B1. So we want to find these two in the equation. So dalam soalan ni dia kata, let's take a look at the question. Soalan nak estimate ln 2. Okay. Estimate ln 2 using linear interpolation given ln 1 sama dengan 0 and ln 3 sama dengan 1.0986. Okay. Ln 1 sama dengan 0 and ln 3 sama dengan 1.0986. So, apa nilai dua data point yang dia bagi?
Sebab kalau awak tengok kat data point ni, dia akan ada 2 kan. So daripada sini saya nak awak bagi saya, apa awak punya X0 dan what is your Y0. What is your X1 and what is your Y1 in this case. Anyone can give me? Apa nilai X0, Y0 daripada soalan ni? Estimate ln 2 given ln 1 sama dengan 0 dan ln 3 sama dengan 1.0986. So kita nak anggarkan apakah ln 2 so that awak akan dapatkan, boleh masukkan nilai-nilai ni dalam equation. Sebab kita nak bentuk equation fx sama dengan b0 plus b1 x minus x0. Ada nak jawab? Muhammad. Muhammad apa ni? Muhammad Kamal. Turn on camera. Anyone? Give me what will be the value for that one? Show participant tadi Muhammad Khairul angkat tangan. Tak jawab ke? Oi, mana yang lain ni? No idea. Anyone? Sueb? Y sama dengan kosong. Betul? Empty? X0? Y0 equal to 0, betul? X0 apa? X sama dengan salah. X 1.0986 salah. X0 sama dengan ln 1. Salah. Jawapan Nur Ain Najwa betul. X0 sama dengan 1. Dia kata ln 1 sama dengan 0. So this is your X0, then this is your Y0. Okay. Ln 1 sama dengan 0. Maksudnya kalau awak ada graf function X ln X, bila X sama dengan 1 akan dapat ln dia sama dengan 0. So dekat sini point dia. That is why X0 sama dengan 1, Y0 akan sama dengan 0. Ln function, so titik dia dekat sini. Lagi satu dia bagi ln 3 sama dengan 1.0986. So dekat sini. 3 sama dengan 1.0986. So itu adalah data point yang kedua. So X0 equal to 1, Y0 sama dengan 0. X1 akan sama dengan 3, Y1 sama dengan 1.0986. So that is how you read the equation or the data given. Faham semua? Faham? Okay. So daripada sini kita nak dapatkan tak faham mana? Repeat, Miss. Okay, sekejap saya repeat. So soalan dia bagi semua terpadam dah pula. Y1, Y0. X1, Y1, X1, Y1. Okay, so soalan dia kata estimate ln 2 given ln 1 sama dengan 0 and ln 3 sama dengan 0.986. So untuk guna, dia suruh guna linear interpolation, fx sama dengan b0 plus b1 x tolak x0. Awak nak gunakan equation yang ni. Tapi kalau kita nak gunakan equation ni, kalau awak tengok equation ni dia kena dapatkan this one. Dia kena dapatkan x0, y0 dan dia kena ada dua data point. Kalau linear interpolation dia kena ada dua data point. Awak kena ada apa awak punya x0 dan apa awak punya y0. Apa awak punya x1
dan apa awak punya Y1. Okay. Tapi dalam soalan dia just bagi nak dapatkan lon 2, dia bagi lon 1 sama dengan 0 dan lon 3 sama dengan 1.0986. So daripada sini kalau awak tengok poin-poin yang dia bagi ni, dia bagi lon 1 sama dengan 0 dan ln 3 sama dengan 1.0986. So this is your X and this is your ln X. Okay. So daripada sini ln 1 maksudnya bila X sama dengan 1, Y akan sama dengan 0. So awak ada point dekat sini. Ln 1 0 dan ln 3 maksudnya bila X sama dengan 3, Y dia ln X tu akan sama dengan 1.0986. So dekat sini titik yang kedua. So awak ada dua titik ni sebenarnya. Okay. So daripada sini awak dapat X0 akan sama dengan, daripada equation ni X0 awak adalah 1, Y0 sama dengan 0. X1 sama dengan 3, Y1 sama dengan 1.0986. So dapat itu adalah dua data point yang kita berminat. So faham yang ini? Okey, Ahmad Fatrun. Okey, Miss. Okey, yang lain-lain faham So yang dia bagi itu sebenarnya daripada nilai X dan juga nilai Y. Daripada nilai sesuatu function. Kadang-kadang ada soalan bagi data point direct, kadang-kadang ada soalan dia bagi dia punya equation. Dan ada yang tengah salin kan? Kalau ada yang tengah salin, saya bagi kejap salin sebelum kita selesaikan this equation. Dan so daripada sini kita nak dapatkan apakah equation awak ni, fx sama dengan b0 plus b1 x minus x0. What will be your b0 dan b1? So masukkan dua data point ni dalam this one. Okay. So masukkan dalam ini, awak akan dapat I kosong and then I kosong and then you have I 1. Okay. So awak ada xi x0. X0 awak nilai dia berapa? 1. Okay. And then x1 akan sama dengan 3. So daripada sini awak ada yi. Y0 is kosong, y1 is 1.0986. Okay. So daripada sini, ini adalah awak punya B0. So B1 kita akan kira guna equation. B1 akan sama dengan using this equation. Okay. Y1 minus Y0. Okay. 1.0986 tolak dengan 0 bahagi 3 tolak 1. So dapat berapa B1? Cuba kira. 0.5493. Okay. So awak akan dapat B1 sama dengan 0.5493. So masukkan terus dalam equation. This is your B1. So just substitute in the equation. Awak akan dapat Fx sama dengan B0 plus B1 X minus X0. So F
X akan sama dengan B0 awak adalah 0 tambah dengan B1 awak adalah 0.5493, X tolak X0 awak adalah 1. Okay. So Fx awak equation dia adalah 0.5493 X tolak 1. Sebab kosong tu tak payahlah tulis kan. So dapat this one. Dapat okay. So adakah dah settle? Dah settle tak awak punya calculation ni? Belum. Okay, apa yang belum? Okay, Farhan dan Subas and Syuaib cakap belum. So betul belum. Apa yang belum? Nak cari ln 2. Okay. So kita punya aim is nak dapatkan ln 2. So macam mana nak dapatkan ln 2? Kita kena masukkan yes. Betul jawapan Syuaib. Nilai Y untuk ln 2. Aim nak dapatkan ln 2. So in this case X sama dengan 2. So masukkan X sama dengan 2. So F2 akan sama dengan 0.5493 darab 2 tolak 1. So dapat 0.5493. So dapat So ini adalah Newton's interpolation. Linear Newton's interpolation. So cuba awak tekan calculator. Awak kira guna method ni dapat ln 2 sama dengan anggaran awak kira ln 2 sama dengan 0.5493. B0 kosong. B0 kosong sebab B0 sama dengan Y0. Daripada slide tadi saya ada tunjuk B0 equal to Y0. So sebab Y0 sama dengan kosong, so B0 akan sama dengan Y0. So daripada sini, kalau awak tekan calculator, ln 2 sama dengan 0.6932. That is why guna linear interpolation ni kita cuma dapatkan anggaran. Sebenarnya nak cari ln 2 boleh tekan calculator juga kan. Tapi kalau dah tengok contoh ni kita tak kira guna calculator, awak kira guna anggaran. Apakah nilai bagi ln 2? So by using the Newton interpolation, linear Newton interpolation, we get ln 2 is estimated to be 0.5493. So if guna calculator, okay, ln 2 akan sama dengan 0.6931. 6931. So guna Newton's linear interpolation, so awak dapat anggaran bagi ln 2 adalah 0.5493. Okay. B0 memang kosong. Awak tengok kepada slide, B0 sama dengan Y0. That is why dia kosong. Sebab dia kan tertangga. B0, B1, B2, B3. Yang ini sebab kita deal dengan linear, that is why kita cuma dapat B0 sahaja. Faham semua? Untuk interpolation yang kita kira semua estimate value. Yes. Sebab tu dekat awal-awal slide tadi saya ada tunjuk. It is an estimate for the intermediate. Okay. Yes, Muhammad Khairul, ianya memang estimation sahaja.
Tapi nanti awak akan dapat kalau lagi banyak data point, lagi tepat kita punya anggaran. Semua yang melibatkan iteration yang awak belajar sebelum ni, Gauss Seidel apa semua, itu sebenarnya semuanya adalah estimation saja. Bukan method yang, bukan jawapan yang sebenar. Sebab kita ada certain cuma ada data. So kita tak tahu apa, in real situation we just have the data. So we don't have the exact equation. That is why numerical method ni sangat perlu untuk kita buat estimation terhadap any anggaran that we are interested. Okay, faham semua? Done with Newton's linear interpolation. Dan ke ada yang tengah salin? Dan, okay. So yang lain done or not? Dan. Done. Okay. So if done, let's take a look at another one. Kita ada quadratic interpolation. Saya bagi 2 minit je lah untuk siapa-siapa yang nak salin. Okay. Yang done boleh tengok quadratic interpolation. Okay. Yang ini daripada table yang saya bagi. Boleh tengok table yang saya bagi, table asal. Estimation untuk sebelum calculator di chapter. Yes, lebih kurang lah Subas. Sebelum calculator di chapter. Sebab ni awal-awal kan Newton apa benda bagai semua kan orang-orang zaman dulu kan. Isaac Newton dah apa semua. Sebelum calculator dicipta, sebelum komputer dicipta, sebelum apa nama, sebelum all the invention software semua dicipta. That is why the basic theory of this one adalah menggunakan estimation. Basically awak belajar dua benda tau dalam engineering maths 1 ni. Awak belajar calculus yang mana nanti tengok differentiation, vector tu semua, and then awak belajar numerical method. Semua yang kita buat iteration yang awak kena kira-kira tu, itu adalah numerical methods. All the things that involve iteration. Ada soalan lagi yang lain? Very good question from Subas. Lon 2 memang ambil lon 2. Yap. Sebab dia nak dekat soalan 2 lon 2. Apa benda tu? Dekat soalan ni kan, bukan soalan 2 kan? Soalan 2 kan. So sebab dia nak lon 2. Maksudnya kalau dekat graf tu tadi dia ada x-nya dekat 2. So apakah nilai y dekat sini? That is why kita dah ada equation. Equation awak fx ni sama dengan ln x. So sebab tu kita ambil 2 je. Ini adalah awak punya x. Ln tu yang kita tak tahu. So x sama dengan 2. So ln 2 masukkan dalam this equation. Okay. Nur Azrin. Faham kan? Okay, done with this one. So if you are done, kita back to the slide. This one, okay. So back to the slide. Kalau nampak slide ni semua. So kalau awak tengok tadi, this one. B0 sama dengan Y0. Delta F0 iaitu B1 sama dengan Y1 tolak Y0, X1 tolak X0. So yang asal dia adalah daripada table ni. So awak tengok table ni, awak nampak dia ada B1, dia ada B2, dia ada B3, dia ada B4. Okay. So B3 sama dengan delta F1. Yang mana delta F1 ni sama dengan Y2 tolak Y1, X2 bahagi dengan X1. Okay. So nanti awak akan dapatkan B2. So kita nak tengok example seterusnya yang mana awak kena kira B2. So kalau awak tengok dia kira tetangga. Yang ini tolak yang ini, X3 tolak X2 dapat this one. Okay.
Y4 tolak Y3, X4 tolak X3, you dapat this one. And so on. So tapi nilai yang asal yang first sahaja yang awak dapat B1, B2, B3 dan juga B4. Okay. Yang ini B0 sama dengan Y0. Nilai yang pada iteration ke kosong for the first one. Okay. So kita tengok another example. Yang ini linear interpolation, dia hanya menggunakan dua data point, X0, Y0, X1, Y1. Okay. Then yang ini ada dia punya solution, saya letak. So the next one kita ada quadratic data interpolating polynomial. Dalam quadratic, sebab dia punya graph adalah somewhere like quadratic equation dah. Somewhere like this. So awak akan ada 3 data point untuk dapatkan dia punya gerakan bagi graf. So katakan awak ada data point yang first, second, yang ketiga. Okay. So to connect 3 data points with the second order polynomial. Sometimes kita boleh juga tulis dia sebagai P2X. Okay. So kalau P2X ni also refer to second order polynomial, quadratic. Okay. In this case, some books akan guna P2X, some books dia guna Fx. So sebab dia ada 3 data point, maksudnya awak ada X0, Y0, X1, Y1, X2, Y2. 3 data point. So daripada sini B0 akan sama dengan Y0, B1 sama daripada linear interpolation tadi. Awak ambil Y1 tolak Y0, X1 tolak X0 dan B2 akan sama dengan delta F1, yang mana delta F1 ni adalah daripada titik yang ini tolak delta F0 yang ini dibahagi dengan X2 minus X0. Okay. So daripada sini nak senangkan dapat delta F1, awak ambil Y2 tolak Y1, X2 tolak X1. Bukan nak senang lah, this is the formula. Okay. So sebab tu senang, kalau awak dapat dia punya data point, terus letak dalam table, tolak, dapatkan manakah nilai B0, B1 dan juga B2. Okay. So clear with this one? Untuk quadratic interpolation, sometimes dia guna P2X, sometimes dia guna Fx sahaja. So kalau P2, soalan minta P2X, awak tahulah yang dia sebenarnya minta polynomial of order 2. Clear this one? For the quadratic of Newton's interpolation. Clear? I hope everyone is clear with this one. Okay. So kita tengok example. So example ni dia kata estimate, ini dia soalan dia. Estimate F7 using quadratic interpolation given 0, 1, 2, negatif 3 dan 4, negatif 8. So saya tunjukkan so kita tengok example ni from current. Nampak tak yang saya share? Nampak So dalam soalan tu, example quadratic. Newton's quadratic interpolation. So in this example, dia bagi estimate F17 using quadratic given 0, 1, 2, negatif 3 and 4, negatif 8. So dia bagi awak 3 data points. So in this case, you just tengok you were given 3 data points. So X0 awak apa? X0 apa? Y0 apa?
X1 apa, Y1 apa. X2 apa, Y2 apa. X0 apa? Anyone can? Kosong. Kosong. Y 1. 1. X1 2. 2. Y1 Negatif 3. okay. X2 4. Y2 Negatif 8. negatif 8. Okay. So thank you yang tolong jawab tadi. So kita nak dapatkan guna quadratic interpolation. Okay. Polation meaning that you are going to use this equation. Okay. Fx sama dengan B0 plus B1 X minus X0 plus B2 X minus X0 X minus X1. Okay. So daripada sini B2 X minus X1, B0, B1, B2. So kita nak dapatkan apakah awak punya B0, what is your B1 and what is your B2. Okay. So tengok kepada nota, kita just put everything in the table. Letak semua dalam table, awak ada I and then you have XI and then you have YI. Okay. So I kosong, untuk iteration ke kosong, point kosong, you have X0, Y0 sama dengan 1. Then daripada sini awak dapat untuk iteration yang pertama, X1 sama dengan 2, Y1 sama dengan negatif 3. So letak terus semua dalam table. Okay. And then awak ada X2 yang ke point yang kedua, X2 sama dengan 4, Y2 sama dengan negatif 8. Okay. So daripada sini awak nak dapatkan dia punya delta Fi. So tengok siap-siap kita terus tahu yang ini adalah B0. Okay. B0 sama dengan Y0. So awak nak dapatkan dia punya B1. So cuba kira delta F, saya ni dulu lah, buang dulu lah. So delta Fi yang dekat sini awak akan dapat dia sama dengan negatif 3 tolak 1 bahagi 2 tolak 0. Okay. Akan dapat negatif 4 bahagi 2 sama dengan negatif 2. So cuba kira sebab kita nak dapatkan B1 dan juga B0, B1 dan juga B2. Delta 2 Fi. Okay. So awak ambil this one minus this one and this one minus this one. Masukkan dekat dalam yang ini. So negatif 8 tolak 3, 4 tolak 3 masukkan dekat sini. So this one you will get sama dengan negatif 8 tolak negatif 3 bahagi 4 tolak 2. So dapat ni sama dengan negatif 2.5. Tak muat dah pula. So dapat dia sama dengan negatif 2.5. So daripada sini delta 2 Fi. Okay. So
Yang kedua ni pula awak akan ambil dia sebab dia adalah tetangga, negatif 2.5 tolak negatif 2 dibahagi dengan 4 tolak 0. So akan dapat sama dengan negatif 0.125. So ini adalah pengiraan yang awak perlukan untuk B0, B1 dan juga B2. So B0 sama dengan berapa? 1. 1. Okay. This is your B0. Sebab B0 akan sama dengan Y0. B1? Negatif 2. Okay. So this is your B1 sama dengan negatif 2. Dan B2? Negatif 2.5. Salah. Dia adalah tangga. Negatif 0.125. Okay. Ini B2. Okay. Negatif 0.125. Awak kira negatif 2.5 tu untuk dapatkan negatif 0.125. So daripada tu awak dapat B0 equal to 1, B1 equal to negatif 2 and B2 awak sama dengan negatif 0.125. Okay. So masukkan dalam equation ini dan masukkan juga X0 awak dan juga X1 dalam equation ni juga. So cuba dapatkan apakah dia punya equation. Yes, betul. Okay. So awak gantikan dalam equation, awak akan dapat Fx sama dengan 1 tolak dengan 2. X tolak X0 awak is kosong. Tambah dengan tolak 0.125. X tolak kosong. X tolak X1 awak adalah 2. Okay. So sama dengan 1 tolak 2x tolak 0.125 x darab dengan x tolak 2. Okay. So this is your fx. So dah settle tak this one? Dah settle ke belum? Masukkan 1.7, betul. Okay. Aim nak dapatkan F1.7. So F1.7 akan sama dengan substitute 1.7. Yes, betul. In the equation 1 tolak 2 darab 1.7 tolak 0.125 1.7 tolak 2. Okay. 1.7 tolak 2. Ni 1.7 tolak 2. So dapat apa jawapan dia? Negatif 2.3363. Okay. So ini adalah jawapan dia dan saya ada letak juga dekat slide. This answer. So dapat negatif 2.3363. So faham tak semua? This is about apa nama dia? Quadratic. Atau some books dia akan guna P2X. Okay, untuk refer quadratic polynomial.
Sebab tu dia ada dua kat situ. This one. Dua ni refer kepada quadratic polynomial. So saya bagi masa siapa-siapa yang nak salin. Siapa-siapa yang nak tengok tu. Ada soalan tak so far before we go to cubic interpolation? Done with this one? Done. Okay. Dan Done. Yang lain done eh? Done. Okay. So kalau done, kita tengok cubic. Cubic dia akan melibatkan 4 data point. Okay. So this is the what we call it, jawapan dia saya dah letak dalam tu slide. So untuk cubic, Newton's interpolation for cubic, Newton's interpolating polynomial for cubic interpolation. So to connect 4 data points with the third order polynomial, that is awak akan ada P3x. Okay. Untuk third order polynomial. So dia punya formula fx akan sama dengan b0 plus b1 plus b2 plus b3. b1 dia punya perkali is x minus x0, b2 x minus x0, x minus x1, and b3 x minus x0, x minus x1, x minus x2. So ini adalah y0 sama dengan b0. b1 tadi kita dah tengok daripada equation, dan b2 daripada quadratic equation, yang mana awak ambil delta f1, yang ini tolak this one bahagi dengan x2 tolak x0. Okay. Dan kita ada tambah lagi satu delta f3 f0. Okay. Maksudnya awak ambil yang ini tolak this one bahagi dengan x3 minus x0. So dapat yang ini adalah awak punya b3. So this is your b0, this is your b1, this is your b2, and this is your b3. Okay. So delta 2 ni maksud dia this one dekat kolom yang kedua. So senang cakap, bila ni awak just list down all the data point dalam table and then dapatkan nilai dia mengikut bentuk tetangga dia, bentuk tangga. Okay. Faham so far for this one? Miss. Okay. So kita tengok kepada example estimate F3 using cubic interpolation given all the data point. So jom kita buat this soalan together. Okay. Nampak tak saya share screen?
Nampak? Nampak. Tak nampak. Tak ada. Ada. So, soalan untuk cubic, dia punya soalan, dia kata tadi, estimate F3. So, this is Newton cubic interpolation. P3X. Sometimes some books guna P3. So, dia kata soalan dia estimate F5.3 okay, using cubic interpolation given 1149 7 13 and 10 20. Okay. So ini adalah dia punya all the data points. So daripada sini kalau nak guna Newton's interpolation, dia punya equation yang awak kena dapatkan Fx sama dengan B0 plus B1 X minus X1 or X minus X0. Okay. X minus X0 okay, plus B2 X minus X0 X minus X1 plus B3 X minus X0 X minus X1, panjangnya, X minus X2. Okay. So aim kita nak dapatkan this one. Apakah your B0, B1, B2 dan B3. To make it easy, just letak semua dekat dalam table. Okay. Put everything in the table. Awak dapat semua all the data points. So awak ada all the data points. You have I, and then awak akan ada dia punya XI, and then you have your FXI. So daripada sini X0 awak akan ada 1 dan 1. This is your X0, X0, Y0. This is your X1, Y1, X2, Y2, X3, Y3. Okay. So letak semua terus dalam table. And then yang pertama 4, 9. And then from here you dapat yang kedua 7, 13. So from here you get another one. Point yang ketiga 10. Point yang ketiga is 10, 20. Okay. So kita nak dapatkan delta Fi yang pertama. So yang ini dia akan jadi sama dengan 9 tolak 1 bahagi 4 tolak 1. So 8 bahagi 3. Dapat 2.667. Awak terus kira je macam fungsi tetangga. Okay. So ambil yang kedua 13 tolak 9 bahagi 7 tolak 4. So dapat berapa ni? .333. So dapat 1.33. So yang ini awak ambil sama dengan 20 tolak 13 bahagi 10 tolak 7. So 20 tolak 13 bahagi dengan 10 tolak 7. 2.333. So ini yang pertama. Okay. Delta F1.
Lepas tu yang kuasa 2 perubahan untuk polinomial. So yang ini awak akan ambil 1.333 tolak 2.667 bahagikan dengan 7 tolak 1. Okay. 1.333 tolak 2.667 bahagi dengan 6. Sama dengan negatif 0.2222. Okay. And this one akan sama dengan 2.3333 tolak 1.333 dibahagikan dengan 10 tolak 4. So sama dengan 2.333 tolak 1.333 bahagikan dengan 10 tolak 4. So you will get this one equal to 0.16667. So, then kita kira the last step of the stair. Okay. So, you have yang ketiga. Delta 3 Fi. So, yang ini akan sama dengan 0.16667 tolak tambah tolak dengan negatif dia jadi tambah 0.2222 dibahagikan dengan 10 tolak 1. So you will get this one akan sama dengan (0.0432). Okay. So, dapat yang ini semua? Dapat or not? Dapat. Dapat, okay. So, apakah you punya nilai B0? 1. B0 akan sama dengan 1. Okay. Because B0 equal to Y0. B1? 2.66. Okay, betul, 2.6667. B2? Kosongkan dulu. Ha? 0.2222. Alah. Negatif 0.222. Okay, so this is your B2. B3? 0.0432. Okay, so betul. So this is your B3. So masukkan dalam equation yang awak dah masukkan dalam equation ni. Okay. So substitute in the equation, awak akan dapat Fx sama dengan 1 tambah B1 is 2.6667. X tolak X0 is 1. X tolak 1 tambah dengan B2 is negatif 0.222. X tolak 1. X tolak 4. Okay. Tambahkan dengan 0.0432. X tolak 1. X tolak 4. X tolak 7. Okay. So itu adalah dia punya equation awak untuk menggunakan cubic. So soalan nak F5.3. Aim kita nak dapatkan F5.3. So masukkan dalam equation tu, awak akan dapat substitute in the equation.
Substitute in the equation, you will get F5.3 sama dengan 1 tambah 2.667 5.3 tolak 1 tolak 0.222 5.3 tolak 1 5.3 tolak 4 tambah 0.4 0.0 okay. 0.0432 5.3 tolak 1 5.3 tolak 4 5.3 tolak 7. So dapat berapa jawapan akhir? Nampak tak yang saya ni tulis ni? Nampak. Nampak sama dengan 10.8142. Okay. So betul jawapan MT. Saya ada letak dekat slide juga dia punya jawapan. So you will get it will be equal to 10.841. So ada soalan so far? Any question so far? Tak ada. Tak ada, okay. Done with this one. Kita tengok Lagrange sikit. Lagrange simple je. Done lah with this one. Done. Okay. So kita tengok Lagrange interpolation sikit. So ini saya ada letak dekat slide dia punya jawapan. Okay, daripada tadi kita dapat B0, B1, B2 dan juga B3. So kira dia menggunakan fungsi tetangga. So masukkan F5.3 dekat dalam equation tu, you akan dapat jawapan dia sama dengan 10.8142. So yang ini ada polynomial of order 2, maksudnya dia nak guna quadratic. Find the P3, maksudnya ini nak gunakan cubic. So you can try this one. Kalau dia kata polynomial order 2, untuk exercise ni awak hanya gunakan this data point untuk soalan yang pertama. Okay. So soalan yang ketiga P3X, so baru awak akan gunakan this one. Baru awak akan gunakan the whole 3 point untuk dapatkan cubic interpolation bagi F2.7. So the answer is here. You can try this one by yourself. So kita tengok sikit Lagrange interpolation. Lagrange ni much more simple sebab awak hanya gunakan persamaan yang dia bagi. Okay. So Lagrange interpolation, it is applicable for equally spaced or not equally spaced data, and sama juga awak akan ada belajar Lagrange, linear Lagrange interpolation, quadratic Lagrange interpolation and also cubic Lagrange interpolation. Okay. So a straight line from Lagrange interpolating polynomial that passing through 2 points x0, y0 and x1, y1. So awak akan dapat yang ini dia punya persamaan. Fx equal to x minus x1 divide by x0 minus x1 multiply with fx0, yang mana fx0 ni adalah daripada nilai y0. Okay.
x minus x naught divided by x1 minus x naught fx1. Okay. So ini adalah untuk linear Lagrange interpolation. This is the equation. So you just straightforward persamaan dia. Okay. Dia sebenarnya an extension, bukan extension dah, dia macam ada kaitan dengan Newton's tadi. An enhancement or something like that. Okay. So untuk parabola, persamaan dia akan ada 3 data point, x0, y0, x1, y1, x2, y2. So you akan dapat fx sama dengan x minus x1, x minus x2, x0 minus x1, fx0, and x minus x0 multiply with x minus x2. So awak tengok dia punya pola dia. x1 minus x0, x1 minus x2. Untuk x1, data point x1 tak akan ada dekat dia punya nominator. So untuk x0, data point x0 tak akan ada dekat atas dia punya nominator. Dan untuk x2, there will be no x2 in the nominator. You will only use x2 as the denominator. So you have your fx0 here, fx2 dan juga fx1. Maksud dia fx0 is your y0. Okay, fx1 is your y1 and fx2 is your y2. Okay. So daripada sini, yang ini adalah formula in general yang mana ia adalah melibatkan hasil darab x minus xj divided by xi minus xj. So you will get it will be equal to all of this equation. Okay. Yang kalau kita kembangkan, n is the order of the interpolation. Either you have linear, akan ada order 1, kalau quadratic order 2, kalau cubic order 3, dan kalau 4 dia akan jadi order 4 and so on, depending on how many data points you have. So ini adalah dia punya coefficient. It is also from the multiplication for all the data points given that j equal to j when j does not equal to I, x minus xj divided by xi minus xj. So it is a polynomial with degree n which satisfies Lixj equal to 0 and 1 when I does not equal to j, when I equal to j. So you have all of this one. Okay, Lixj. So kita tengok linear interpolation. Linear interpolation is to connect two data points with the first order polynomial, that is the straight line. So the equation untuk linear interpolation is this one. L0 x fx0 plus L1 x fx1. Yang mana L ni tadi adalah this one, daripada Lagrange punya perkali. So L dia adalah all of this one. Okay, yang mana kita dah cari tadi daripada persamaan yang asal. X yang mana x untuk linear, L0 akan sama dengan x minus x1, x0 minus x1. Dan L1x akan sama dengan Lagrange punya perkali Lagrange yang pertama, dia akan sama dengan x minus x0 divided by x1 minus x0. Okay, so ini adalah dia punya untuk linear interpolation. Ada soalan so far? So Lagrange is very simple and straightforward because we just make use of the equation given and we will find the estimate untuk persoalan yang dia berminat. Ada soalan so far? Any question? Oi, senyap je. Ada soalan ke tak? Tak ada, Miss. Tak ada. Okay. So contohnya kita tengok ni. Use, yang ini tak ada jawapan So awak kena copy. Use Lagrange interpolating polynomial of degree 1, meaning that this is a linear Lagrange interpolation. Okay. To estimate f4.7 given f4.3 is 0.1678 and f49 sama dengan 0.2451. So kalau tengok soalan ni, berapa data point dia bagi? Tiga. Salah. 4. Lagi salah. 2. 2. Okay.
Dia bagi 2 data point je. Maksudnya bila X sama dengan 4.3, Y awak sama dengan 0.1678. So bila X sama dengan 4.9, Y awak sama dengan 0.2451. And so on. So let's see how you are going to solve this question. Nampak tak saya share? Saya punya screen. Tak. Tak? Dah. 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 Nampak Okay. So soalan bagi use Lagrange interpolating polynomial to estimate. Dia kata given F 4.3 sama dengan 0.1678 dan F 4.9 sama dengan 0.2451. So soalan nak find F 4.7. So from here you will awak dah bulat dia gerak. Okay, fine. From here you were given 2 data points. Okay. So you were given 2 data points and then awak dapat daripada sini equation untuk Lagrange, linear Lagrange interpolation. Lagrange linear interpolation, awak ada dia punya equation dia fx sama dengan L0 x darab fx0 plus L1x darab fx1. So ini je. Yang mana L0x sama dengan x minus x1 divided by x0 minus x1. And L1x equal to x minus x0 divided by x1 minus x0. So daripada sini, 2 data point yang dia bagi ke awak, x0 sama dengan 4.3, fx0 akan sama dengan 0.178. Okay. x1 sama dengan 4.9, fx1 sama dengan 0.2451. So kita nak f 4.7. So awak nak F 4.7, 4.9. Okey, daripada sini gantikan sahaja x tolak x1 is x tolak 4.9 bahagi dengan x0 awak is 4.3 tolak dengan 4.9. So yang ini x tolak 4.3 bahagi dengan x1 is 4.9 tolak 4.3. 4.3 tolak 4.9. So awak ada x tolak 4.9 bahagi dengan negatif 0.6. Okay. Yang ini awak ada x tolak 4.3 bahagi dengan 0.6. Okay. So, fx akan sama dengan x tolak 4.9 bahagi negatif 0.6 darabkan dengan fx0 tambah x tolak 4.3 dibahagi dengan 0.6 darabkan dengan fx1. Okey. So gantikan sahaja. Soalan nak x
fx0 awak, this one is 0.1678. fx1 is 0.2451. So soalan nak f4.7. So f4.7 akan sama dengan 4.7 tolak 4.9 dibahagi negatif 0.6 darab dengan 0.1678 tambah 4.7 tolak 4.3 bahagi 0.6 darab 0.2451. So dapat berapa jawapan ni? Dapat apa jawapan? Hei, senyap je duduk dah ni. Tadi kita ni. So cuba kira apa jawapan F4.7 menggunakan Lagrange interpolation. Anyone get the answer for this one? 0.2193. Good. Ya, yeah, betul. Jawapan Ramona. Okay. Jawapan Ramona jawapan anti Afiq betul. So 0.2193. So ini je Lagrange interpolation. So kalau awak tengok dia sebenarnya lebih kurang je dengan apa nama dia? Newton tadi. Cuma dia guna perkali dia tu sebagai Newton, dia ada B0, B1. But for Lagrange you have L0 dan L1. So pusing-pusing dia benda yang sama sahaja. Ini untuk linear interpolation. So besok kita akan sambung dengan quadratic and cubic interpolation. Dan kita akan masuk the next chapter. Okay. So tak ada soalan Yang lain? Clear? Lagrange is very simple. Ada exercise dalam tu nanti awak boleh tengok and you can see for the cubic and also for the quadratic interpolation. So basically sebenarnya chapter numerical ni jauh lebih senang daripada chapter complex number dan juga vector nanti yang awak akan tengok. Okay. So sepatutnya boleh score lah kalau untuk chapter-chapter yang numerical part yang ada interpolation and so on. So if there is no question, kita akan continue hari esok. Okay.